Hai, Assalamualaikum. So, jumpa saya lagi hari ini dalam sembang-sembang dengan saya tentang bisnes, tentang produk Shaklee, tentang bisnes dengan Shaklee. So, hari ini saya nak berkongsi dengan anda apa rutin orang yang berjaya. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama makan Vivix. You all dah ada ke Vivix ni? Tengok ni, saya punya dah nak habis dah. Kali ke berapa? Sebab saya makan sejak daripada tahun 2014. Vivix ni masuk ke pasaran Malaysia tahun 2009 macam tu. Dan dah lebih dah 11 tahun ia berada di pasaran Malaysia. Dan daripada itu dalam tempoh 10 tahun dalam tempoh 10 tahun ni dah terjual sebanyak 1 juta botol Vivix. Sekarang dah 11 tahun. Okey, lebih lagi. Sedap sangat. Korang dah makan ke belum? Kalau belum, boleh kontak saya untuk dapatkan stok Vivix. Dan untuk cara makan yang efisien pun boleh menuntut dengan saya. InsyaAllah saya akan konsult anda. Okey, kalau nak tahu, Vivix dah berada di pasaran selama lebih 10 tahun di Malaysia. Dan lebih 1 juta terjual kan saya sebut tadi. Jadi produknya begitu stabil dan ramai yang telah mendapat kesan yang baik daripada pengambilan Vivix. Tak kisahlah untuk dia kekalkan kesihatan. Macam saya ambil untuk kekalkan kesihatan saya. Tapi pada masa yang sama saya dapat kuruskan badan. Best tak? Okay, tapi ramai juga orang yang ambil disebabkan oleh masalah kesihatan. Diorang ada sakit jantung, diorang ada sakit buah pinggang, diorang ada kecil manis dan sebagainya. Dan ramai yang telah mendapat manfaat daripada pengambilan Vivix. Okey, itu sahaja tentang Vivix. Hari ini saya nak cerita tentang rutin orang berjaya. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita belajar daripada orang-orang yang berjaya, saya banyak kali pergi sama ada meraihkan master baru, dan saya juga ada baca buku-buku orang-orang terkenal, orang yang berjaya, seperti Tony Robbins, Jack Ma dan sebagainya. Kemudian perkongsian daripada sifu-sifu jutawan di Malaysia seperti Ustaz Hakim Muhammad Noor, Dr. Muhayya, Afnan Rosli, dan ramai lagi. Mereka ni ada rutin mereka. Dan sebenarnya sama sahaja, sama ada orang Islam ataupun orang Barat, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, sama sahaja. Okey, yang pertama ialah rutin mereka mesti bangun awal pagi. Sebenarnya saya ni berpeluh sebabnya rosak kipas. Kejap saya buka. Sekejap. Okey, sorry. Okey, mereka ni mempunyai rutin yang sama. Okey. Yang pertama adalah mereka ni bangun awal. Bangun awal seawal 5 pagi. Tak kisahlah orang bukan Islam ataupun orang Islam. Orang Islam memang kita dianjurkan untuk bangun tahajud dan sebagainya kan. Jadi much earlier. Kalau macam kita orang Islam, kita bangun much earlier. Dalam pukul 3, pukul 4 kita dah bangun. Tapi orang Mak Saleh, orang yang berjaya Mak Saleh ni, jutawan ni, diorang menyarankan untuk kita bangun pukul 5 pagi at least. Okey, kenapa 5 pagi? Kenapa dengan awal? Sebabnya itu adalah masa untuk kita bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan Allah. Bagi kita orang Islam, kita ada rutin kita. Kita ada sembahyang tahajud, apa lagi yang saya biasa buat ialah sembahyang tahajud. Kemudian saya zikir, saya doa sebanyak-banyaknya saya buat, dan juga ada kita buat senaman sikit-sikit. Okey, dan kita baca Quran. Okey. Jadi dianjurkan untuk zikir banyak-banyak, contohnya istighfar. Kemudian sedekah subuh, kita ada sedekah subuh, tabung sedekah subuh. Mak Saleh pun percaya benda tu. Dia orang pun buat. Dia orang ada 5 AM club tau. Ada jutawan yang ada dia orang buatlah inisiatif dia orang. Okey, dan apa yang pertama ialah mereka bangun awal, memulakan hari seawal-awalnya, at least pukul 5 pagi.
Kita orang Islam, saya anjurkan, kalau saya cadangkan anda bangun pukul 4. Masa tu banyak masa untuk kita tahajud. Tahajud kita jangan buat 2 rakaat saja, buatlah lebih. Sebab kita nak minta banyak. Kita nak minta lebih daripada Allah, maka kita lamalah sikit dengan Allah tu. Ambil masa. Okey. Kemudian mereka ada rutin tidur yang tertentu. Okey, sebelum tidur kita solat semua kan. Kemudian jangan lupa solat witir, solat tahajud, solat taubat. Kemudian kita muhasabah. Kita muhasabah apa hari-hari kita bersyukur dulu masa nak tidur tu. Kemudian kita imaginekan apa yang kita nak capai untuk keesokannya. Kemudian itu yang kedua, dia orang ada rutin tidur yang tertentu. Kemudian yang ketiga, dia orang buat gratitude journal. Gratitude journal ni sebenarnya kesyukuran kita dalam Islam. Kesyukuran kita pagi-pagi kita bangun, kita tulis. Selain daripada kita sebut, kita tulis dalam buku apa yang kita syukuri. Ya Allah, terima kasih ya Allah, pagi ni anak-anak boleh bangun awal, boleh bangun sendiri, tak ada kelam kabut. Ya Allah, terima kasih hari ni aku masih hidup. Terima kasih kerana masih hidupkan ibu bapaku. Terima kasih kerana masih hidupkan anak-anak aku, suami aku. Itu contohnya lah. Kemudian lepas daripada kita gratitude journal tu, kita sebut doa kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bulan lalu aku dapat income sekian. Bulan ni aku nak sebanyak sekian ya Allah, supaya aku boleh tanggung kos penjagaan mama abah, supaya aku boleh belanja anak-anak bulan ni. Sarah tu nak basikal dan sebagainya, contoh. Okey, buat yang tu hari-hari. Tu yang ketiga. Sedekah saya sebut tadi. Kemudian yang ketiga adalah gratitude journal. Okey, yang gratitude journal tu juga akan berfungsi macam kita punya to do list juga sehari. Untuk setiap hari to do list tau. Ya Allah, hari ni aku nak close sales. Semalam aku dah close sales Vivix, ya Allah, ada 5 botol. Hari ni aku nak close sales, ya Allah, hari ni aku close sales 12 botol, ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau sampaikan aku, kau lorongkan aku customer yang mampu beli dengan aku, yang akan mendapat manfaat daripada Vivix ni. Faham tak? Okey, dia macam to do list kita juga. Jadi apa yang kita nak capai, apa yang kita belum capai, kita sebut macam tu. Okey, tapi untuk tim saya memang saya ajar lebih lagi lah. Okey, apa lagi rutin orang berjaya? Yang keempat, diorang ni tulis apa yang dia nak. Dia tulis. Tadi gratitude journal. So sekarang ni diorang tulis apa yang dia nak capai. Dia nak jumpa orang sekian-sekian, nak cakap pasal Vivix contohnya. Ataupun kita nak WhatsApp sekian-sekian Aminah ni, nak ajak dia buat bisnes. Dia tulis kat situ. Dia tulis apa yang dia nak capai. Dia nak jadi master dalam 3 bulan lagi contohnya. Dia tulis itu, aku jadi master 3 bulan lagi dengan 15 poin contoh. Okey, itu antara dia lah. Itu yang keempat, dia tulis. Dia ada matlamat yang jelas, dia ada impian yang jelas, dan dia yakin. Okey, yang kelima dia confident dan dia mindset dia betul bahawa dia akan berjaya. Mindset kita kena clear. Kita mesti percaya kita akan dapat. Kalau kita dah teragak-agak, boleh ke dia nak ke okay. Jadi itu dah memang tak ni dah. Memang you akan macam bukanlah, macam tak dapat lah. Jadi you mesti make sure your mindset is clear. Alah, Vivix ni murah je, setakat 380 harga member. Beli setakat beli 6, 2000 lebih. So dia customer dapat cashback 200 lebih. Untung lagi kat dia. Faham tak? Sebab dia pun makan. Memang dia orang amalkan Vivix pun setiap hari. So untung lagi. Faham tak? Jadi instead of you fikir mahal lah Vivix, mahal lah Syakli ni, susah lah nak jual. So benda macam tu tak akan membantu anda. Jadi orang yang berjaya, jutawan-jutawan yang berjaya ni, dia memang mindset dia dah fikir dia akan berjaya. Dia boleh buat. Benda ni murah sahaja. Dia boleh keluarkan lebih ramai jutawan dari bawah dia. Faham tak? Itu yang kelima.
So itu saja tips saya, 5 tips saya untuk bagaimana untuk berjaya, cara jutawan. Cara jutawan, kebanyakan rutin orang-orang yang berjaya, orang-orang jutawan, rutinnya ada 5 ini. Jadi dah tulis, make sure untuk join bisnes Syakil dengan saya, anda akan dapat coaching lebih daripada ini. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum.